$526,800 biji pilik remin dirampas di Pulau Pinang. Rondaan bersama PDRM, ATM tingkatkan keyakinan tahap keselamatan pelancong. Syarikat berkelayakan sedang dikenal pasti bagi kerja pembersihan. Assalamualaikum, saya Nolila Muhammad Noor dan ini N5 19 Januari 2016. Laporan lintas langsung negeri bakal dimulakan dengan laporan dari Pahang bersama Jasmi Faisal Muda. Diikuti laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Ratna Saimin. Manakala dari Sabah, kita akan bersama Emran Azmi Rosli. Kemudian kita akan ke Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Semuanya seketika nanti kekal bersama N5. Baiklah saudara, N5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Rondaan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM di kawasan strategik tarikan pelancong serta tumpuan pengunjung akan dipergiatkan bagi memberi keyakinan keselamatan kepada orang ramai. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata rondaan bersama itu akan dilaksanakan serta-merta untuk menghantar isyarat bahawa keadaan keselamatan di negara ini berada dalam kawalan pihak berkuasa. Terutama sekali meliputi kawasan-kawasan yang merupakan kawasan turistik dan kawasan yang dikunjungi oleh orang ramai seperti kawasan Bukit Bintang, mall-mall utama dan sebagainya. Maka kehadiran joint patrols antara ATM dan PDRM boleh memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa pihak kerajaan sentiasa mengambil berat tentang sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Rondaan bersama PDRM dan ATM itu adalah antara keputusan yang dicapai dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan sebelum sidang media tersebut yang dipengerusikan sendiri oleh Datuk Seri Najib. Mesyuarat hari ini antara lain untuk membincangkan langkah keselamatan berikutan perkembangan terkini termasuk insiden keganasan di beberapa bandar utama di dunia. Mesyuarat ini dihadiri Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain. Turut hadir bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar dan bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Hashim Muhammad Ali. Susulan serangan pengganas khususnya kumpulan Daesh di beberapa bandar besar dunia, kerajaan telah mengarahkan agensi-agensi keselamatan negara untuk meningkatkan usaha menangani kemungkinan ancaman keganasan di negara ini. Rakyat Malaysia yang berkunjung dan berurusan di luar negara dinasihat mendaftarkan diri ke Pejabat Suruhanjaya Tinggi atau Kedutaan Malaysia di negara berkaitan. Langkah itu penting bagi memudahkan pihak perwakilan Malaysia mengesan mereka jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Mengambil iktibar kejadian banjir di Kashmir September tahun lepas yang melibatkan rakyat Malaysia, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di India, Datuk Naimun Ashakli Mohamad berkata, kegagalan berbuat demikian boleh menyukarkan kedua-dua pihak. Memastikan kita dapat menghubungi mereka sekiranya ada berlaku apa-apa peristiwa
sama ada di negara tersebut atau juga di Malaysia, di mana mereka boleh dihubungi oleh keluarga dan juga oleh kedutaan Malaysia di mana sahaja yang mereka melawati. Datuk Naimun ditemui di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi selepas menerima kunjungan 42 anggota Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak. Program pertukaran budaya media Malaysia-India ini adalah program kedua seumpamanya selepas program jalinan muhibah Malaysia-China tahun lalu. Kunjungan media Malaysia juga akan dapat mempromosikan negara kita kepada rakyat India dan juga kepada media di India itu sendiri. Sebab media mempunyai peranan yang cukup besar kerana mereka boleh menyebarkan maklumat dengan begitu luas. Sempena program ini, wakil media turut berkesempatan melawat Dewan Rakyat dan Dewan Negara di Parlimen India di New Delhi. Sementara itu, Polis Kedah tidak mengklasifikasikan mana-mana lokasi di negeri itu sebagai sasaran panas atau hotspot pilitan Daesh. Bagaimanapun, kawalan keselamatan di tempat-tempat pelancongan seperti Pulau Langkawi, kawasan sempadan Malaysia-Thailand dan lokasi tumpuan orang ramai sentiasa dimantap dan dipertingkat. Langkah itu diambil bagi mengelak kegusaran orang awam. Timbalan Ketua Polis Kedah, Datuk Pahlawan Zakaria Yusof ketika mengulas perkara tersebut juga meminta semua pihak tidak menyebarkan isu-isu palsu berkenaan ancaman tersebut di laman sosial. Pengesahan daripada polis dan pihak berkuasa penting sebelum sesuatu tindakan diambil. Kita tidak mahu menzahirkan sesuatu tempat itu sebagai hotspot ataupun sebagai soft target. IGP dah cakap semalam di Bukit Aman, tetapi kita punya pengawasan terhadap ancaman IS ini adalah mantap. Kita mempergiatkan lagi kawalan keselamatan dan sebagainya terhadap ancaman IS. Tetapi kita tidak mahu nyatakan kepada publik di manakah tempat ancaman-ancaman tersebut. Beliau merasmikan Balai Polis Guar Cempedak Yan Kedah. Balai Polis yang dibina pada 2004 dengan kos RM3.6 juta itu siap pada 2008 dan menawarkan khidmat kepada 67,000 penduduk Yan. Sebelum ini, Balai Polis tersebut pernah diserang oleh 4 perompak pada 4 Februari 2001 sebagai cubaan samun senjata api. Dan menjelang sambutan Thaipusam minggu depan, pihak pengurusan kuil Sri Subramania Batu Caves meminta orang ramai supaya tidak mempercayai kabar angin. Kononnya lokasi itu akan menjadi sasaran serangan pengganas militan Daesh. Bagaimanapun, bagi memastikan keselamatan di tahap maksimum, jumlah anggota polis dari pelbagai unit akan ditambah ke 3,000 hingga 4,000 anggota berbanding 2,000 anggota tahun lalu. Dengan penyebaran kabar angin berkenaan kebelakangan ini, pihak pengurusan kuil khawatir ia akan menjejaskan kehadiran penganut Hindu dan pelancong asing ke Batu Caves yang menjadi ikon pelancongan negara. Dalam satu temu ramah khas bersama RTM, setiausahanya Setu Pati berkata, susulan dakwaan berkenaan, pihak kuil juga kerap mengadakan pertemuan dengan polis bagi memberi perkembangan terkini tahap keselamatan di Batu Caves. Pihak PDRM telah memanggil kita untuk perbincangan awalan dan kita telah pun berbincang dengan pegawai-pegawai PDRM di mana mereka telah menyatakan bagaimana mereka akan membuat kawalan keselamatan terutamanya pada hari perayaan Thaipusam dan juga pada hari-hari di mana kereta SAMI akan ulang-alik daripada kuil Sri Mahamariamman Temple ke Batu Cave. Kawalan ketat juga akan dibuat di sepanjang perjalanan masuk ke kuil tersebut selain pemantauan berkala oleh pasukan keselamatan. Sementara itu, di Ipoh, seramai 1,600 anggota polis akan ditugaskan mengawal keselamatan di sekitar Gunung Ceroh yang menempatkan kuil Arul Subramania sempena perayaan Thaipusam Ahad ini. Ketua Polis Daerah ACP Sum Chang Kiong berkata, selain memastikan keselamatan terkawal, anggota berkenaan juga ditugaskan untuk mengawal trafik. Dianggarkan kira-kira 100,000 penganut Hindu dan pelancong akan membanjiri kawasan sekitar kuil berkenaan. Selain itu,
beberapa jalan akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Sabtu ini. Antara jalan terlibat ialah susur Jalan Istana ke Jalan Raja Musa Aziz, susur jalan dari bangunan Pejabat Tanah dan Galian, Bulatan Hospital dan Jalan Kuala Kangsar. Bagi masyarakat Hindu yang ingin ke Kuil Arul Subramania, mereka dinasihatkan meletak kenderaan di Medan Ipoh Raya, Jalan Hospital, Raja Musa Aziz serta susur masuk dan keluar ke perumahan polis Padang Tembak. Pengguna dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan yang dikeluarkan anggota polis. Sejumlah 526,800 pil Ramin 5 bernilai hampir 8 juta dirampas di kargo lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang, Superintendent Guan Bengkang berkata, kesemua pil yang dirampas dibalut dengan plastik hitam dan foil aluminium yang diletakkan dalam 10 kotak. Beliau berkata kotak itu yang diisytihar mengandungi beg tangan dikirim dari luar negara melalui KLIA pada 12 Januari lalu. Kotak itu tiba di Pulau Pinang pada keesokannya. Pekerja kargo yang curiga dengan kandungan kotak itu membuat laporan polis selepas 5 hari ia tidak dituntut ejen. Pastikan dapati bahawa barang-barang ini adalah untuk pasaran tempatan KL dan Selangor. Superintendent Guan Bengkang berkata polis masih mengesan suspek dan kes ini akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Polis juga telah mengenal pasti ejen yang sepatutnya mengambil semua kotak itu dan akan mengesan pemiliknya bagi membantu siasatan. Ejen itu beralamat di Pulau Pinang dan beliau percaya ini bukan kali pertama sindiket pengedaran dadah menggunakan cara sedemikian untuk menghantar bekalan pil tersebut. Seorang timbalan pendakwa raya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Tawau pagi tadi atas 2 pertuduhan rasuah. Kamalia Yahdi, 33 tahun yang bertugas di Jabatan Peguam Negara Cawangan Tawau, didakwa meminta dan menerima suapan masing-masing membabitkan nilai RM50,000 dan RM40,000 daripada 2 individu iaitu Yi Chiu dan Fui Xia. Ia sebagai dorongan untuk menarik balik kes yang dibicarakan di Mahkamah Majistret Tawau tahun lalu. Berdasarkan fakta kes, bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Cafe at 7 Hotel Promenade Tawau kira-kira 5 petang 15 Mei tahun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi. Mengikut pertuduhan kedua, Kamalia didakwa melakukan kesalahan itu di lokasi yang sama 5 hari kemudian di bawah akta yang sama. Sementara itu, seorang individu yang mewakili Kamalia, Chang Vun Kiat, 45 tahun, turut mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan terhadapnya. Kedua-dua pertuduhan membabitkan akta dan hukuman yang sama. Hakim Jin Wendali membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Pengurusan kes ditetapkan pada 19 Februari depan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Norzilati Izani Zainal alias Zainal dan Pegawai Pendakwa SPRM Awang Samsul Baharam Bungso, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Di Negeri Sembilan, 3 tertuduh didakwa di Mahkamah Majistret Seremban. 2 di atas tuduhan menyembunyikan kelahiran seorang bayi dengan menanam mayatnya. 2 daripadanya yang merupakan adik-beradik lelaki mengaku bersalah. Bagaimanapun, seorang lagi mengaku tidak bersalah. Tertuduh pertama, Muhammad Faiz Muhammad Fuzi, 25 tahun, merupakan seorang jurujual. Manakala adiknya yang merupakan tertuduh ketiga, Muhammad Fazrul Muhammad Fuzi, 21 tahun, seorang penganggur, dituduh bersama-sama menanam mayat bayi lelaki yang sudah meninggal dunia semasa dalam kandungan tertuduh kedua di dalam sebuah lubang di tepi rumahnya di Dangi, Kuala Pilah. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan dibaca bersama Kanun 34 yang
memperuntukkan hukuman penjara dan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kedua-dua tertuduh yang diwakili Peguam Iwana Sakinah Muhammad Lajis mengaku bersalah di hadapan Magistrate Siti Khairiah Abdul Razak. Mereka dijatuhi hukuman 12 bulan penjara dan RM5,000 atau sebulan penjara sekiranya gagal membayar denda tersebut. Bagaimanapun tertuduh kedua, Nurul Atika Abu Zarin berusia 26 tahun mengaku tidak bersalah. Dia dibenarkan ikat jamin sebanyak RM3,200 dengan seorang penjamin. Nurul Atika yang melahirkan bayi itu merupakan teman wanita tertuduh pertama bertindak menyembunyikan kandungan itu daripada pengetahuan keluarganya. Mahkamah menetapkan 16 Februari ini untuk sebutan semula kes. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang mengenal pasti syarikat-syarikat yang terlibat dalam perlumbungan bauksit di Kuantan bagi melancarkan kerja-kerja pembersihan kawasan itu. Menterinya Datuk Abdul Rahman Dahlan meminta agar penduduk-penduduk di Kuantan bersabar sementara kerja-kerja pembersihan itu dilakukan. Beliau mengulas kenyataan Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh yang mendakwa kerja-kerja pembersihan jalan di Kuantan akibat bauksit akan mengambil masa yang lama untuk mencari syarikat-syarikat yang terlibat. Kita akan identify syarikat-syarikat yang berkenaan. Kalau yang syarikat yang sah, senang untuk kita bagi bil tersebut. Tapi kalau dia syarikat yang illegal, akan memakan masa. Saya nak minta kalau Yang Berhormat Fuziah boleh yakinkan penduduk di Kuantan, pengundi beliau, bahawa pengundi itu kena tunggu sampai kerajaan dapat kenal pasti driver lori haram ini ataupun tuan punya syarikat haram ini, barulah kita mula membersihkan jalan di Kuantan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Alam Flora yang dibantu agensi-agensi lain sedang melakukan pembersihan kesan bauksit di Kuantan sejak Sabtu lalu. Kerja-kerja pembersihan itu dijangka mengambil masa sebulan. Kesan pelaksanaan moratorium ke atas semua aktiviti perlumbungan bauksit di Pahang selama 3 bulan sejak Jumaat lalu menjadi fokus berita dari Kuantan untuk hari ini. Dan untuk itu kita berlintas langsung bersama Jasmi Faisal Muda di sana. Silakan Jasmi. Lela di Angkasa Puri. Sejak pelaksanaan moratorium ke atas semua aktiviti perlumbungan bauksit selama 3 bulan bermula 15 Januari lalu, pelbagai perubahan positif mula dilihat di hampir keseluruhan kawasan yang terlibat dengan perlumbungan bahan mineral itu. Malah tiada lagi debu merah berterbangan di udara dan jalan raya utama ke Pelabuhan Kuantan sudah lengang daripada kesibukan lori mengangkut bauksit. Tinjauan kru RTM di Bukit Igoh, Kuantan mendapati rata-rata penduduk berpuas hati dengan tindakan kerajaan yang menguatkuasakan moratorium tersebut. Kehidupan seharian penduduk kembali seperti sedia kala dan mereka tidak lagi perlu berhadapan masalah berkaitan bauksit dalam tempoh tersebut. Malah mereka cukup berpuas hati dengan penguatkuasaan dan operasi pembersihan yang dijalankan kerajaan sepanjang bermulanya moratorium. Ialah yang pertama sekali. Lepas tu keadaan debu memang perfect lah. Memang tak ada langsung lah masalah debu, kotoran tu memang perfect lah. Dan tak boleh nak komplain apa-apa lah. Memang yang terbaik lah sekarang ni. Buat masa sekarang ni memang terbaik. Walaupun dihentikan tak sampai sebulan, walaupun baru dalam beberapa minggu je baru, tapi suasana tu memang dah lain terus. Buat sekarang ni macam dulu lah. Macam biasa dulu sebelum pada buat abut saya lah. Buat sekarang ni. Dulu ke sini kebut ni. Topik sini kebut lalu. Daripada rumah, atas rumah 2 kali sehari nak nyapu. Dia mari pada hok jauh lah, debu kan. Atas masjid kalau tak buat hari-hari tak jadi. Masjid saya jaga masjid. Jadi lah ni tahan lah. Beza dia jauh lah. Sebab dulu masa dia buat bosat, memang tak boleh kata apa, memang debu memang banyak sangat lah kan. Tapi sekarang alhamdulillah, dia orang pun cuci jalan apa semua, bomba pun masuk kan, memang cantik. Namun penduduk berharap apabila tamatnya moratorium itu nanti, kerajaan negeri dapat memutuskan kaedah terbaik menangani masalah pencemaran daripada aktiviti perlumbungan bauksit secara menyeluruh dan berkekalan. Keputusan kerajaan mengenakan moratorium ke atas semua aktiviti perlumbungan bauksit di Pahang diumumkan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar 6 Januari lalu.
Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Kabinet dengan menggariskan beberapa langkah yang perlu diambil pihak industri yang terlibat dalam tempoh 3 bulan bagi menyelesaikan masalah pencemaran akibat pelemongan bauksit. Rentetan daripada itu, pelbagai usaha telah dijalankan termasuk penguatkuasaan dan pembersihan jalan raya yang tercemar dengan debu dan tanah mengandungi bauksit. Polis Pahang pula mewujudkan 9 pusat pemeriksaan yang beroperasi 24 jam sebagai tindakan penguatkuasaan terhadap isu pelemongan bauksit. Arahan penubuhan pusat pemeriksaan oleh Ketua Polis Negeri Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani itu bertujuan memastikan semua kegiatan pelemongan dan pengangkutan bauksit dihentikan sepenuhnya. Pengangkutan jalan JPJ dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Sementara itu, operasi pembersihan kawasan yang terjejas akibat pelemongan bauksit bermula 14 Januari lalu dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM, Alam Flora dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Ia selaras dengan arahan yang dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pelibatan JPPM Pahang dalam operasi pembersihan melibatkan 100 anggota dari 4 balai bomba sekitar Kuantan serta 7 jentera berkuasa besar, antaranya 4 unit fire rescue tender dan 3 unit water tanker. Secara keseluruhan, operasi pembersihan jalan raya yang terjejas teruk membabitkan laluan Jalan Kuantan Pelabuhan, Jalan Bukit Goh, Jalan Bukit Kuantan, Jalan Sungai Lembing, Jalan Kuantan Bypass, Jalan Gebeng Bypass, Jalan Jerangau Jabur dan Jalan Bukit Sagu Cerul. Semua pihak mengharapkan kesempatan tempoh moratorium yang dikuatkuasa terhadap pelemongan bauksit di daerah Kuantan ini diguna dengan sebaik-baiknya untuk mengkaji dan menetapkan prosedur operasi standard SOP yang benar-benar ketat bagi aktiviti itu pada masa depan. Sekian fokus berita dari Kuantan Pahang, kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam proses mengenal pasti individu yang layak menganggotai Majlis Keselamatan Aktiviti Air Negara. Menterinya Dato' Abdul Rahman berkata ia bagi memastikan anggota majlis itu berpengetahuan luas dalam menangani insiden lemas. Saya minta PBT keluarga individu supaya mengambillah langkah-langkah yang sepatutnya, berjaga-jaga, terutamanya dalam parit-parit saliran air, ataupun lombong yang telah tidak digunakan. Janganlah pergi ke situ sementara kita membuat guideline yang sesuai. Pada 6 Januari lalu, Kabinet meluluskan penubuhan Majlis Keselamatan Aktiviti Air sebagai respons kepada peningkatan kes mati lemas di negara ini. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun merupakan mangsa terbaru meninggal dunia akibat demam denggi. Mangsa meninggal dunia di unit rawatan rapi kanak-kanak di Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ Kuala Terengganu 10.48 malam 17 Januari lalu. Menurut Exco Kesihatan Negeri, Datuk Muhammad Fehmi Yusof, mangsa meninggal dunia selepas 4 hari dimasukkan ke HSNZ. Kematian terbaru itu menjadikan 4 kes kematian direkod Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dalam tempoh 3 minggu tahun ini. Sepanjang Januari sehingga semalam, 541 kes disyaki denggi dirujuk ke HSNZ. Namun daripada jumlah itu, 316 disahkan denggi. Terengganu juga merekodkan peningkatan lokaliti wabak di mana sehingga hari ini 22 lokaliti aktif dikesan di 3 daerah iaitu 15 di Kuala Terengganu, 6 di Kuala Nerus dan 1 di Dungun. Kes demam denggi di Terengganu agak membimbangkan dengan purata 10 hingga 30 orang dimasukkan ke wad setiap hari kerana disyaki demam denggi. Sejak November tahun lalu, kes demam denggi di Terengganu dianggap biasa. Namun sejak Disember lalu, ia agak membimbangkan apabila demam denggi mula meragut nyawa. Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Terengganu ada laporannya.
Bilangan pesakit yang semakin bertambah di seluruh negeri menyebabkan Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu melaksana satu pelan kontingensi sejak 4 Januari lalu. Ia membolehkan HSNZ membuka wad khas demam denggi dengan menerima bantuan kekitangan kesihatan dari hospital dan klinik kesihatan daerah. Dan kita telah membuka beberapa wad baru khusus untuk kes-kes denggi, di mana sehingga kini kita dah ada 4 ward khusus untuk denggi, 3 untuk dewasa dan 1 untuk kanak-kanak. Kita juga telah membuat tindakan di mana kes-kes sakit puan kita yang agak kurang kritikal telah dipindahkan kepada ward di Pusat Rawatan Ibu dan Bayi bagi memberi laluan. 1 ward itu kita khususkan untuk kes-kes denggi. Keadaan yang semakin membimbangkan itu mendorong kerajaan negeri mengarahkan satu gotong royong perdana diadakan serentak di seluruh lokaliti wabak. Sehingga kini 22 lokaliti aktif wabak denggi dikesan di Kuala Terengganu dan Kuala Neros berbanding 14 3 hari lalu. Sampai bila jabatan dan agensi kerajaan sahaja yang memain peranan, sedangkan penduduk di kawasan aktif denggi lebih banyak menyerahkan tanggungjawab itu kepada pihak berkuasa. Tinjauan RTM di Wad Kanak-Kanak 6EF HSNZ mendapati 40 daripada 54 pesakit menerima rawatan demam denggi. Mula-mula anak saya demam dalam 2 hari tu saya pergi klinik swasta tu. Lepas tu demam dia berulang pula. Sihat 2 hari berulang pula. Berulang saya pergi klinik swasta lagi sama kok. Lepas tu saya terus datang ke hospital. Apa tengok ada darah keluar ke hidung. Sehingga duduk hospital tahan wak dalam masa 3 hari je. Masa gotong royong kurang sambutan daripada orang-orang kampung. Orang kampung dah ambil berat pasal denggi ni. Okey, macam cik sendiri, kawasan rumah kan dia? Tapi kawasan rumah saya alhamdulillah setakat ni sebab apa saya pergi jemaah, saya bersih kawasan rumah saya. Kawasan saya memang ada jirang lah, dia kena denggi seorang. Jadi saya tak tahu masa dia kena tu. Jadi jabat kesihatan mari, lepas jabat kesihatan mari tu anak saya dah demam dah. Jadi saya tak tahu yang ada orang kena denggi taman saya tu. Saya harap mana-mana yang rumah dia macam ada takungan air ke apa semua, cepat-cepatlah bertindak. Kalau macam anak-anak ada demam ke, mutuh ke, macam lain lah beza dengan setiap dia tu, terus bawa pergi hospital lah kalau boleh secepat mungkin. Tapi anak saya pun nampak macam 2-3 hari masa tengah demam tu pun dia nampak macam sangat letih. Lepas tu dia ada cirit bilik, which is orang panggil tanda-tanda bahaya lah kan untuk denggi. So saya terus bawa ke kecemasan lah. Dan masuk ke kecemasan, dia orang kata kemungkinan besar adalah denggi. Di so far dekat kawasan rumah tu, area tu memang tak adalah orang kata yang setakat outbreak ni tak adalah orang buat gotong royong apa lagi lah. Sebab denggi ni is treatable and preventable. Dia bukan satu disease yang kita tak boleh treat. Mana kalau kita ada orang kata kesedaran macam at least seperti saran KKM kan, at least 5 minutes tu 5 to 10 minutes per day tu, per week untuk bersihkan rumah, it can avoid lots of death lah, kan, boleh mengelakkan banyak kematian. Pertambahan kes yang membimbangkan ini sepatutnya mendorong penduduk di lokaliti yang berisiko peka dan lebih cakna. Rawatan denggi bukan hanya tertumpu kepada rawatan penyakit denggi di hospital. Dia boleh dicegah dan pencegahan dia hanyalah menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kalau kita telah menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes tidak ada tempat untuk dia bertelur. Jadi rantaian jangkitan tu akan putuslah. Nasihat saya kepada semua ibu bapa dan juga publik supaya yang pertama
kita seharusnya menjaga kawasan rumah masing-masing daripada sebarang tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebab tanpa tempat pembiakan, nyamuk Aedes tidak akan membiak, dan tanpa nyamuk takkan berlaku demam denggi. Semuanya terserah kepada masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab bagi membantras denggi dari terus menular. Bersama jurukamera Nasrum Abdullah, Siti Jamilah Hanim Jamil untuk TV1. Baiklah saudara, untuk mengetahui keadaan cuaca semasa, kita terus ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Adira Mahmud. Silakan Adira. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan melihat paparan angin. Angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan kerana ini adalah normal kerana kita masih lagi berada dalam fasa monsun timur laut dijangka berterusan sehingga Mac nanti. Dan untuk makluman semua, Met Malaysia tidak mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa ini. Bagi keadaan cuaca pada petang ini pula, seperti yang dijangka, keadaan agak lembap terutamanya di bahagian pantai barat, di mana hujan berserta rebuk petir ini sedang berlaku di beberapa buah negeri, iaitu di Batang, Padang, Perak dan juga di sebahagian besar Selangor termasuk Kuala Lumpur, dan juga di Negeri Sembilan serta di Alor Gajah, Melaka dan juga termasuk Pontian serta Batu Pahat, di mana hujan berserta rebuk petir ini dijangka berterusan sehingga lewat petang ini. Bagi negeri lain adalah dalam keadaan tidak hujan pada ketika ini. Bagi negeri Sabah pula agak berbeza, di mana keadaan cuaca pada petang ini adalah baik untuk kesemua bahagian, dijangka berterusan sehingga malam nanti. Dan keadaan sama turut dikongsi di wilayah Persekutuan Labuan, di mana cuaca cerah ini dijangka berterusan untuk sepanjang hari. Negeri Sarawak juga diperhatikan di sini, majoriti bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan, kecuali hujan berserta rebuk petir sedang tertumpu di beberapa buah bahagian, termasuklah di Seri Aman, di Kuching dan juga di Mukah, di mana ia dijangkakan boleh berterusan sehingga awal malam ini. Dan bagi anda yang ingin mengikuti perkembangan cuaca untuk esok hari, apa kata kita saksikan terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Salam sehati sejiwa. Dan untuk perkembangan berita di Sarawak, kita bersama Ratna Saimin. Silakan Ratna. Baik, terima kasih Nolela di Angkas Peri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Isu-isu utama berkaitan penurunan kuasa daripada Putrajaya kepada Kerajaan Sarawak akan diselesaikan dalam tempoh Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem masih sebagai Ketua Menteri. Menzahirkan keyakinan itu, Tan Sri Adnan berkata segalanya akan tercapai dengan adanya perasaan muhibah dan persefahaman antara semua pihak. Namun Tan Sri Adnan mengakui laluan ke arah itu bukan sesuatu yang mudah atau boleh direalisasi dalam masa terdekat kerana ia membabitkan hal-hal pentadbiran dan perlembagaan. Walaupun tidak menyebut secara spesifik isu-isu utama tersebut, katanya beberapa isu yang tidak kompleks secara dasarnya dipersetujui oleh Putrajaya, seperti isu berkaitan pemberian lesen perikanan laut dalam dan pengenalan undang-undang baharu dan pindaan undang-undang sedia ada, yang perlu terlebih dahulu mendapat pandangan dan perbincangan dengan kerajaan negeri. Selain itu, ia turut merangkumi sasaran 90% guru yang mengajar di Sarawak terdiri daripada anak tempatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Di samping penambahan 100 orang lagi anggota penguatkuasa Jabatan Immigration untuk mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin. I ask the opposition not to pour cold water over what we have achieved so far in relation to federal-state relation, because if they do, people might read it that they want us to fail. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Adnan yang juga pengurusi Barisan Nasional BN Sarawak berkata, semua isu berkaitan parti komponen BN negeri akan diselesai sebelum hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri akan datang.
Beliau merujuk kepada persengketaan antara Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Parti Sepihannya Parti Rakyat Bersatu UPP dan antara Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP dengan Parti Sepihannya Parti Tenaga Rakyat Sarawak TRAS. The matter will be resolved one way or the other before nomination day. I have no difficulty with PBB. I have no difficulty with PRS. It only involves Parliament itu, SPDP, TRAS, and SUPP and UPP. Tambah beliau, sejumlah calon BN yang akan bertanding kelak terdiri daripada muka-muka baharu. Berikutan pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN kepada 82 kerusi berbanding 71 kerusi sebelum ini. Selepas proses persempadanan semula kawasan DUN, beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN juga katanya telah menyatakan hasrat untuk berundur dan tidak bertanding semula selain menyatakan kemungkinan akan berlaku pertukaran kerusi melibatkan ADUN sekarang. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas melancarkan buku biografi berjudul Anak Kampung, karya seorang aktivis sosial, Datuk Lily Yong yang pernah menjadi ADUN Padungan dan kini menjadi ahli veteran SUPP. Pihak polis daerah Kuching memberi jaminan bahawa Bandar Raya Kuching berada dalam keadaan selamat, namun akan terus mempertingkatkan kawalan keselamatan bagi memastikan tiada ancaman keselamatan berlaku di bandar ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Roslan B. Ahmad, orang ramai bagaimanapun disaran agar memberi kerjasama penuh dengan pihak polis jika terdapat sebarang perkara yang mencurigakan selain dinasihat supaya tidak menyebarkan khabar angin. ACP Roslan B. berkata individu yang menyebarkan berita yang tidak tepat khususnya dalam laman sosial boleh ditangkap dan didakwa kerana penyebaran kabar angin dapat menimbulkan kegelisahan dalam kalangan penduduk. Tapi saya beri keyakinan, saya beri pengesahan bahawa di Kuching insya-Allah selamat. Jadi kita sentiasa memantau keadaan ini. Mengulas lanjut, beliau berkata arahan mempertingkat kawalan keselamatan telah pun diterima daripada Ibu Pejabat Polis dari Bukit Aman dan pihaknya kini sedang menjalankan pemantauan khususnya di kawasan tumpuan orang ramai. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai keselamatan bandaraya selepas kejadian serangan bom di Jakarta, Indonesia pada minggu lepas. Dalam perkembangan lain, ACP Roslan B. memberitahu kes membabitkan seorang lelaki menumbuk seorang pekerja wanita di sebuah kedai telefon bimbit di Kuching baru-baru ini telah pun selesai. Jelasnya lelaki berkenaan telah pun berjaya ditangkap dan kini ditahan reman. Beliau mahu agar perkara ini tidak lagi diviralkan serta dijadikan isu terutamanya di laman sosial. Oleh itu saya nasihatkan kepada pembeli-pembeli telefon dan sebagainya, semak dulu waranti kad, jangan terus terburu-buru kita mengamuk tentu pasal. Sebab ada benda-benda yang perkara dimasukkan dalam waranti kad, ada benda yang tidak dimasukkan sebagai waranti. Pun begitu, kalau sekiranya termasuk, janganlah bertindak sendiri, terburu-buru. Kita ada berbagai-bagai jabatan cawangan yang boleh handle kes ni, termasuklah Kabinet KK. Jelasnya bertindak terburu-buru sedemikian bukan saja menyebabkan suspek ditangkap, malahan boleh didakwa di mahkamah, terutamanya apabila suspek didapati positif dadah. Pelajar-pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di Sarawak yang ditamatkan kontrak biasiswanya dinasihat supaya memohon penajaan daripada pihak lain sebagai langkah alternatif. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata pelajar-pelajar terpabit juga dialu-alukan untuk memohon beasiswa daripada kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak untuk melanjutkan pelajaran masing-masing. Namun begitu, mereka perlu akur dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Yayasan Sarawak ataupun agensi-agensi lain yang nyata berbeza daripada yang ditawarkan oleh JPA. Ini termasuk pilihan universiti negara lain bidang pengajian. Datuk Fatimah berkata demikian kepada media di Kuching apabila dimaklumkan mengenai nasib beberapa pelajar tempatan tajaan JPA yang ditamatkan beasiswa mereka baru-baru ini tanpa notis awal. Mereka yang telah tamat pengajian sijil A-level dengan kelulusan cemerlang tidak dapat meneruskan pengajian ke universiti luar negara berikutan penamatan tersebut. Ujar Datuk Fatimah lagi, pihaknya akan berusaha untuk membantu pelajar-pelajar terbabit dalam meneruskan pengajian mereka melalui polisi-polisi kerajaan negeri yang sedia ada.
Pegawai serta anggota tentera perlu mengekalkan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Paling penting, mereka diingatkan supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah maupun kes buli anggota baharu. Bekas pegawai memerintah 13 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Pakit Sri Aman, Lieutenant Colonel Muhammad Razali Mat Isa menjelaskan bahawa penglibatan dalam kedua-dua kes itu bukan sahaja boleh menyebabkan anggota diberhenti daripada perkhidmatan, malah akan mencemarkan imej pasukan ketenteraan. Pada masa sama, beliau mahu pegawai dan anggota tentera dari Kem Pakit sentiasa memastikan mereka dapat melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan dengan sempurna dan penuh tanggungjawab. Lieutenant Colonel Muhammad Razali berkata demikian dalam ucapan sempena upacara pembarisan serah terima tugas pegawai memerintah 13 RAMD di Kem Pakit Sri Aman. Lieutenant Colonel Muhammad Razali yang bertugas di Kem Pakit selama hampir 2 tahun akan berpindah ke Kem Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Tanggungjawab sebagai pegawai memerintah 13 RAMD yang baru kini digalas oleh Lieutenant Colonel Ismail Hizan Ishak. Upacara menandatangani dan menyerah nota serah terima tugas disaksikan oleh Panglima 3 Brigade, Brigadier Jeneral Muhammad Yusuf Aziz, serta upacara pembarisan disertai oleh 14 pegawai dan 180 anggota lain-lain pangkat. Setakat ini dahulu sumbangan bahan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ratna. Dan kita ke berita seterusnya. 10 jeti siap dibina untuk kemudahan lebih 1,000 nelayan di Pengkalan Kubur, Tumpat, Kelantan. Manakala jeti ke-11 kini sudah hampir 80% siap. Kemudahan bernilai RM2.5 juta itu dilaksanakan sebagai memenuhi janji Kerajaan Persekutuan pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Kubur 2014. Jeti-jeti tersebut dibina di sepanjang pengairan kawasan Kampung Geting, Pengkalan Kubur, Pulau Ular, Kampung Ketil, Kampung Tebing dan Kampung Tujuh. Penyerahan secara rasmi akan dibuat dalam masa terdekat oleh Jabatan Parit dan Saliran JPS dan Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan. Para nelayan di kawasan Pengkalan Kubur ini dapat mengambil manfaat yang baik untuk penempatan bot-bot mereka, dan saya kira cantik sekali dengan pembinaan jeti-jeti ini. Bot dapat disimpan dengan baik. Alhamdulillah. Beliau mengadakan lawatan ke jeti di Kampung Geting. Bagi nelayan, kemudahan ini memudahkan urusan kerja mereka. Boleh digunakan oleh nelayan. Yang sebelum ini saya tengok jeti-jeti itu begitu daif sekali lah. Tapi apabila dah janji-janji kerajaan dalam masa pilihan raya kecil baru ini telah memberi banyak manfaat kepada nelayan lah. Mana saya tengok dari segi tambatan buk itu pun telah tersusun dengan baik, teratur. Dengan adanya jeti-jeti yang telah disediakan oleh kerajaan sempena janji-janji dalam pilihan raya itu, kerajaan tepati. Selama 7 bulan saja, kerajaan telah berjanji untuk buat jeti-jeti untuk Kampung Geting ini. Sekarang sudah pun siap sepenuhnya. Adanya jeti ini memanglah kemudahan itu banyaklah. Manfaat bagi nelayan di kawasan Kampung Geting. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali nanti kita akan berlintas langsung ke RTM Sabah bersama Imran Azmi Rosli. Dan saudara, Imran Azmi Rosli di Sabah nampaknya sudah bersedia untuk lintas langsung dari Sabah. Silakan Imran. Terima kasih Norlela. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kesan kenaikan kos sara hidup rakyat khususnya di Sabah dan Sarawak dijangka dapat dikurangkan menerusi pelaksanaan program Satu Harga Satu Sabah dan Satu Harga Satu Sarawak. Program tersebut yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dalam bajet 2016 bertujuan mengurangkan perbezaan harga barangan di antara kawasan pedalaman dan bandar.
Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Ayid, sebagai permulaan penyeragaman harga akan dilaksanakan terhadap barangan bersubsidi seperti tepung gandum, minyak masak, gula, gas memasak LPG, petrol RON 95 dan diesel. Harapan juga disuarakan agar pelaksanaan program Satu Harga Satu Sabah akan mengambil kira kepentingan rakyat Sabah dan cadangan kementerian berkaitan. Sabah walaupun kecil, negeri kecil dibandingkan dengan Sarawak, tetapi kita perlu ada masalah kami sendiri. Masalah yang paling besar adalah security kami, keselamatan kami. Kami dipisahkan oleh kami terlalu dekat dengan persepadan kami lah, terlalu dekat dengan negeri Indonesia, Kelantan Indonesia dan juga negeri Filipina. Dan kita tahu bahawa banyak masalah-masalah tentang ketirisan barang-barang yang telah dikawal oleh kerajaan, disubsidiasi oleh kerajaan, tapi pergi ke negara jiran. So seharusnya Sabah dan Sarawak seharusnya lah, bagi saya lah, pandangan saya, seharusnya dia mesti mendengar. Dalam temu bual khas dengan RTM, Datuk Jainab berkata pelaksanaan program Satu Harga Satu Sabah dapat membantu Sabah mengatasi masalah ketirisan itu, sekaligus memastikan rakyat tidak terbeban dengan kos sara hidup yang kian meningkat. Sementara itu, rakyat Sabah khususnya di kawasan pedalaman berharap program Satu Harga Satu Sabah dapat dipercepatkan pelaksanaannya. Masyarakat pengguna nyata tidak sabar menantikan pelaksanaan program yang dijangka dapat mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Itu sangat baiklah sebab ya macam adil bagi rakyat seluruh Malaysia lah. Biarpun di mana-mana, tidak kira di Semenanjung atau Sabah dan Sarawak, biar harga tu seragam, jadi adil untuk kita lah, untuk sebagai rakyat, sebab kita sama-sama tinggal di Malaysia kan. Seragamkan harga barang tu memang seharusnya dilakukan, mungkin bukan sekarang tapi pada masa yang lalu lagi. Sebab kita harap seragam harga barang untuk Sabah dan untuk Semenanjung sepatutnya diseragamkan agar rakyat Sabah mungkin menikmatilah harga barang yang sepatutnya. Ini adalah suatu yang amat ditunggu-tunggu, khususnya bagi kita rakyat di Sabah dan Sarawak yang selama ini kita dapati harga barangan ataupun jualan begitu ketara sekali beza dengan rakan kita di Semenanjung. Kami sebagai penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman, terutama sekali di daerah Keningau Sabah ini kan, kami memang mengharaplah supaya pihak kerajaan menyeragamkan harga, memeringankan beban terutama sekali golongan yang kurang berpendapatan rendah. Sebanyak 260 juta ringgit diperuntukkan bagi program itu yang bertujuan mengurangkan jurang perbezaan harga antara pedalaman dan bandar di negeri ini. RTM hebat dan bergaya. Berpegang pada tema tersebut, warga kerja Jabatan Penyiaran Sabah bersedia menyahut cabaran mentransformasikan lanskap penyiaran lebih cemerlang. Ketika ditemui selepas mengikuti perhimpunan bulanan Jabatan Penyiaran di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah di Kota Kinabalu, warga kerja RTM Sabah nyata bersemangat memulakan tahun 2016 dengan tema tersebut. Dari segi program kita hebat dan kita rasa bergaya dengan program kita yang begitu hebat, yang akan sudah tentu menjadi pesaing yang hebat kepada stesen lain. Dalam mencapai kehebatan dan gaya, insyaAllah pada tahun ini banyak peralatan radio dan TV yang baru kita akan perolehi. InsyaAllah juga kita akan berjaya mencapai cita-cita kita. Kita dapat tadi adalah satu dorongan kepada kaki tangan RTM untuk kita menjalankan tugas, bukan saja setakat menjalankan tugas begitu saja, tetapi dengan penuh kesungguhan, komitmen, sehingga kan kita boleh dijadikan sebagai hebat dan bergaya. Kita perlu hebat dari segi maklumat dan selain daripada hebat, kita juga perlu bergaya untuk menarik pendengar dan penonton kita.
Terdahulu dalam perhimpunan bulanan yang disiarkan secara live streaming dari Auditorium Perdana Angkasa Puri, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim mengajak seluruh warga RTM untuk mengamalkan budaya kerja bijak dan berani berubah dalam usaha menjadikan RTM hebat bergaya. Perhimpunan ini turut menyaksikan 3 kaki tangan RTM Sabah iaitu Farizi Morinding, Rapitah Sulaiman dan Dasni Daud menerima sijil penghargaan atas kejayaan mengharumkan nama RTM tahun lalu. Baik, saudara, sekian bahan berita dari Sabah Petani. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan, Norlela. Baik, Imran, terima kasih. Dan saudara, kita ke berita seterusnya. RTM hebat dan bergaya, itu tema yang diangkat sebagai penggerak kepada warga kerja RTM tahun ini dalam meneruskan kesinambungan selaku peneraju dunia penyiaran tanah air. Sejajar tema ini juga, RTM merancang transformasi yang lebih berkesan untuk melonjakkan elemen kerja produktif menggunakan teknologi terkini dan budaya kerja positif. Justru untuk menjadi hebat dan bergaya, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim mahu segenap lapisan warga kerjanya mengamalkan budaya kerja bijak dan berani berubah. Ini kerana cabaran semasa terutama daripada aspek keuangan perlu ditangani secara kreatif dengan menggunakan kos yang optimum tanpa mengabaikan hasil produksi yang baik. Hebat sahaja tidak mahu lagi. Hebat perlu berjalan seiring dengan bergaya. Bergaya mengikut perspektif penyiaran adalah peningkatan keyakinan pendengar dan penonton pada apa yang RTM sampaikan. Untuk membuat penonton yakin, kita perlu berubah. Perubahan untuk bergaya memerlukan keberanian dan kebijaksanaan yang bukan sedikit. Pertama, kita perlu mengamalkan disiplin kerja yang tepat. Disiplin kerja bermula dengan urusan waktu kerja yang teratur. Tegasnya, transformasi dalaman akan mengambil kira beberapa aspek RTM untuk kekal relevan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat. Ini termasuk menilai semula strategi semasa, bengkel ke arah perubahan budaya kepimpinan, kualiti program yang disiarkan, perancangan modal insan, penganjuran acara bertaraf dunia dan perancangan strategik. Malah kajian demografi penonton dan pendengar juga akan terus dilaksana untuk dijadikan indikator hala tuju RTM pada masa akan datang. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan bulan Januari Jabatan Penyiaran 2016 di Angkasa Puri. Bagi warga RTM, tema RTM hebat dan bergaya menjadi semangat untuk terus bekerja kuat melonjakkan nama RTM sebagai stesen penyiaran kerajaan. Itu reaksi kaki tangan yang pernah memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan sepanjang tahun lalu. Kita akan lebih memantapkan lagi dari segi cara pengurusan kita untuk bekerja dalam RTM. Kalau boleh kita nak lebih cemerlang lagi lah untuk di masa akan datang. Melalui penyertaan kita dalam beberapa pertandingan yang diadakan, ia akan membuktikan bahawa kita boleh dalam apa jua pun penerbitan yang kita buat. Yang penting kreativiti dan menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti. Semua orang kena harus sedar ataupun kita harus mengikutilah tagline hebat dan bergaya ini, kita kena pegang. Maknanya bukan saja hebat dan bergaya daripada segi kerja dan daripada segala bidang kita kena hebat dan bergaya. Jadikan kejayaan 2015 itu sebagai orang kata garis panduan untuk membanyakkan lagi, menepikkan lagi program-program yang lebih bermutu selaras dengan tagline hebat dan bergaya. Penerbit ataupun wartawan itu sendiri sebenarnya perlu bersedia dari segi maklumat terkini, perlu bekerja keras, perlu mencari inisiatif sendiri, mencari kreativiti lain daripada lain, idea yang unik dan juga idea yang bernas lah. Hebat bergaya sangat subjektif. Jika kita melihat dari satu sudut yang berbeza, hebat dan bergaya ini boleh kita transformasikan dalam bentuk kerja kita, hasil bahan yang kita akan siarkan. Hebat bergaya itu mempunyai konotasi bahawa apa jua yang kita lakukan, khususnya dalam kerja-kerja produksi, mestilah mempunyai gaya ataupun cita rasa yang tersendiri. Dan saudara, untuk paparan berita dari Negeri Sembilan, kita berlintas langsung bersama Syafiq Azrul Zafri di studio berita RTM di Seremban. Silakan Syafiq.
Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Isu pelajar kekurangan wang dan gagal mengurus perbelanjaan menuntut pelajar Universiti Awam lebih berhemat bagi mengelakkan masalah pembelajaran dan juga pemakanan. Tinjauan kru kami di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, telah mendapatkan reaksi pelajar sendiri mengenai isu ini. Laporan Imi Haryanti, Abdul Rahim. Isu yang mendapat perhatian daripada pelbagai pihak ini memberi kesan yang negatif terutamanya setiap universiti awam di seluruh negara. Namun, rata-rata pelajar yang kami temui di USIM mempunyai pendapat tersendiri. Kalau pelajar tu kurang berkemampuan, banyak faktor yang mempengaruhi pelajar tu. Antaranya kewangan diri sendiri juga. Jadi, bagi saya lah, salah satu solusinya adalah dia boleh bekerja part-time semasa belajar untuk dapat duit poket sikit. Di USIM sendiri, pihak HEP ada juga menyediakan bantuan untuk pelajar tersebut. Okay, bagi saya, isu mengenai ikat perut ini tidak mustahil untuk berlaku di kalangan pelajar. Tetapi pelajar sendiri harus bijak untuk mengatasi masalah ini berlakulah. Sebagai contoh, saya rasa setiap pelajar semua mereka mempunyai tanggungan lah, sama ada melalui PTPTN pinjaman ataupun melalui beasiswa sendiri. Jadi pada mulanya mereka sendiri harus bijak untuk membahagikan penggunaan duit itu. Mungkin dahulukan mana yang lebih penting. Sekarang ni pun saya mengurangkan perbelanjaan. Bajet sehari dalam macam RM5 tu bolehlah cover 2 kali makan. Dan kadang-kadang saya jual barang, contoh macam jual kek ke, jual tudung ke untuk cari duit. Pelajar sekarang memang ikat perut tu terpaksa. Tapi kalau boleh carilah inisiatif untuk bantu diri sendiri kan. Kalau untuk diri saya sendiri, apa yang penting sekali untuk kita elakkan daripada kelaparan ni, kita bila dapat duit pinjaman atau tajaan tu, kita kena rancang dulu kita punya perbelanjaan. Dahulukan mana yang perlu, bayar yuran dulu. Lepas tu kalau macam saya duduk rumah sewa, saya dah asingkan dulu duit untuk bayar rumah sewa. Macam isu sekarang ni dengan kenaikan harga barang semua, kita sendiri pun sebagai seorang pelajar, duit PTPTN memang tidak mencukupi. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Imran Razali, bukan pelajar Universiti Awam kurang bijak mengatur keuangan dan terlalu manja hingga tidak mahu bekerja separuh masa di mana-mana restoran makanan segera. Tetapi kerana kekangan masa yang padat membuatkan pelajar tidak mampu untuk membuat kerja separuh masa. Saya melihatkan isu ini sangat ketara sekarang untuk mengatakan mahasiswa tidak melakukan peluang pekerjaan dan sebagainya. Saya rasa disebabkan jadual yang sangat pack dan juga kekangan-kekangan dari sudut pergerakan dan sebagainya agak memberikan keterbatasan untuk mahasiswa mendapatkan penisai income lah mesti. USIM juga menafikan pelajar-pelajarnya diabaikan kerana pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh USIM untuk memastikan pelajar yang kurang berkemampuan dibela sebaiknya. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Makdahan berkata, program untuk membantu mahasiswa USIM sudah lama dilakukan. Berbagai bentuk bantuan. Umpamanya kita ada tabung amanah. Tabung amanah ni kita dapat bantuan daripada LAKIM, Lembaga Polis Islam Raya, untuk diagihkan kepada pelajar. Kita ada tabung endowment. Tabung endowment ni sekarang kita bentuknya agak macam bantuan, tapi kehadapan ini kita dah dinasihatkan oleh bendahari supaya kita buat dalam bentuk investment. Yang ketiganya kita ada bantuan zakat. Ini yang paling besar lah. Selain itu, pihaknya turut mengambil inisiatif mewujudkan program baru 3F iaitu Fund for Food and Fees dalam usahanya mengumpul dana bagi membantu pelajar yang kurang berkemampuan. Program tersebut akan dimulakan pada bulan Februari ini. Projek ini kita baru saja lancar projek ini dan kita akan berjalan pada tahun ini. Kita akan galakkan pihak-pihak yang daripada luar untuk membantu pelajar kita. Isu ini tidak wajar diperbesarkan di media masa, memandangkan pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan Universiti sentiasa mengutamakan kebajikan pelajar dan pelbagai inisiatif diberikan bagi membantu dan membela nasib pelajar yang kurang berkemampuan. Paparan berita itu mengakhiri fokus berita dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya.
Terima kasih Syafiq. Dan saudara, bagi memastikan golongan kurang upaya mampu berdikari, program pembiayaan mikro agro bakti diperkenal. Ia khusus membantu OKU berjaya dalam perniagaan berasaskan pertanian, dan visual pelancaran program agro bakti mengakhiri ending untuk kali ini. Saya Nolaila Muhammad Nur, salam sejahtera.